Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama berjemaah subuh. Yang mana kita maklum kelebihan berjemaah subuh ni, Nabi kata seolah-olahnya kita qiyam sepanjang malam. Sepanjang malam kita qiyam. Kita buat ibadah sepanjang malam. Kelebihan kita berjemaah subuh. Kelebihan kita berjemaah isyak, seolah-olahnya kita qiyam separuh malam. Kemudian sesiapa yang berjemaah maghrib dan isyak sepenuh bulan Ramadan, maka akan mendapat kelebihan Lailatul Qadri yang lengkap, yang sempurna. Jadi kita alhamdulillah bulan Ramadan dengan maghribnya berjemaah, dengan isyaknya berjemaah, subuh pun alhamdulillah kita boleh berjemaah kerana kita pun segar subuh ni, kerana saat ni kita makan. Mungkin bulan-bulan lain payah sikit sebab time ni time sedap tidurnya. Tapi dah oleh kerana kita bangun sahur, kita jadi tak mengatur, alhamdulillah kita dapat sama-sama berjemaah subuh. Jadi sebulan di bulan Ramadan kalau kita lengkap berjemaah maghrib, isyak dan subuh, berarti kita akan mendapat kelebihan Lailatul Qadri umpama ibadat 1000 bulan, 80 tahun lebih. Jadi seolah-olahnya kita sembahyang maghrib, isyak, subuh 80 tahun lebih. Biasa disebut berkaitan dengan kelebihan. Tapi sekarang ni kita sudah hari yang ke-22 Ramadan. Sudah di penghujung. Kita kena perbanyakkan muhasabah. Perbanyakkan kira nilai kedudukan diri kita masing-masing. Permulaan masuk Ramadan banyak diceritakan berkaitan dengan kelebihan-kelebihan. Tapi sekarang ni sudah penghujung Ramadan. Nak cerita kelebihan-kelebihan pun kadang-kadang berulang sahaja kelebihan yang diceritakan. Jadi sekarang ni kita kena lebih kepada muhasabah, kira balik. Yang mana kita duduk di pusingan yang terakhir, yang ketiga, itqum minan nar, dimerdekakan daripada api neraka. Wa akhiruha itqum minan nar, dimerdekakan daripada api neraka, maknanya ahli syurga. Merdeka daripada api neraka, tak ada tempat lain dah, syurgalah. Jadi kita kena muhasabah balik kedudukan kita ni, betul-betul tak kedudukan sebagaimana ahli syurga. Kita dapat tak hak dalam ayat Quran, la'allakum tattaqun, hak Imam baca tadi tu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kira balik, kita ni benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Dengan sebulan puasa bulan Ramadan, dengan sembahyang bulan Ramadan, satu fardu yang kita semayang bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fima siwah, seperti semayang seperti menunaikan 70 fardu di bulan yang lain. Yang mana semata-mata sembahyang yang tidak ada gandaan, semata-mata sembahyang tu pun sudah melahirkan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang hok macam 70 kali sembahyang, capu pula dengan Ramadan. Capu dengan pula bulan Ramadan ni kita mempertingkatkan amal-amal sunat yang kita kurang di bulan yang lain. Maka kita kiralah sama ada kita ni termasuk dalam golongan mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah, mereka yang dimerdekakan daripada api neraka. Sebab kita tambahlah masuk Ramadan,
habis Ramadan tidak ada perubahan ke dalam diri kita. Saya ada diberi satu tajuk. Satu tajuk dia kata bab orang yang puasa tetapi tidak sembahyang. Walha puasa dia pun puasa yang cukup rukun syarat. Puasa dia ada niat. Puasa dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Maknanya puasa dia sah. Rukun cukup sah puasa. Bukan syarat sah puasa sembahyang. Tapi macam mana mereka yang puasa tadi tidak sembahyang? Kenapa orang yang puasa, yang rukun cukup macam orang lain, kenapa tidak sembahyang? Kenapa kekuatan Ramadan ni tidak menimbulkan keinsafan, yang mana sebelum ni mungkin dia ada tak sembahyang atau sembahyang tak cukup? Kenapa kau masuk bulan Ramadan dengan gandaan-gandaan, kurniaan bulan Ramadan, dan dia pun sendiri berpuasa bulan Ramadan dengan sahurnya, dengan bukanya macam orang lain, bukan ngecek-ngecek dah lah ni. Makna situ ada kejujuran dah. Ada kejujuran. Sebab puasa ni kita boleh makan. Jangan makan depan orang, sudahlah. Kita duduk seorang rumah, tak boleh makan. Boleh makan, tapi jujur tak makan. Mana puasa sungguh, tapi macam mana tidak ada kekuatan untuk sembahyang. Maka kita akan kata hukum cukup, syarat sah puasa cukup, tapi tidak buat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan tu tak ada persiapan, mengekali dosa besar, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ni tak semayang, dosa besar. Kemudian mengekali dosa besar, kemudian tidak bertaubat, masuk bulan Ramadan tidak akan dapat kelebihan Ramadan walaupun puasa tu sah sekalipun. Itu cerita orang yang tak semayang, nyata. Macam mana pula cerita orang yang sembahyang tapi tidak belajar? Orang semayang tidak belajar, syarat rukun tidak sempurna, hukumnya sama, tidak sembahyang. Jadi kalau orang yang tidak sembahyang masuk bulan Ramadan, walaupun dia puasa, dia tidak akan dapat kelebihan Ramadan. La'allakum tattaqun, dia tidak akan dapat. Itqum minan nar, dia tak akan dapat. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tidak memperlengkapkan diri masuk dalam bulan Ramadan. Macam mana? Hak tu hak nyata. Hak tu hak jelas. Tanya siapa pun kata tak jadi besen tu. Tak ada orang kata dia tak semayang pun itqum minan nar juga, walaupun tak semayang. Permulaan rahmah, pertengahan keampunan, kesudahannya itqum minan nar. Dia pun merdeka dari neraka juga, tak masuk neraka dah dia walaupun tak semayang pun. Kan dia puasa kan? Itqum minan nar. Pasti kita tak akan kata seumpama tu. Sebab apa? Nyata kesalahan mereka, orang yang tak semayang. Tapi macam mana dengan orang yang sembahyang, kuat orang ibadat tapi belajar pun tidak? Hak ni hak paling ditakuti. Kadang-kadang kita ni patut kita kena lebih muhasabah. Jangan kita macam menipu diri kita sendiri. Kita ni perasaankan kita ni dapat kelebihan tu, dapat kelebihan ni tanpa kita muhasabah. Macam mana orang yang masuk bulan Ramadan mengekali dosa besar riba? Kita kira macam mana pula? Macam mana orang masuk bulan Ramadan mengekali dosa besar rasuah? Macam mana orang masuk bulan Ramadan mengekali dosa besar riak, mengekali dosa besar takabur, mengekali dosa besar hasad? Bukan dosa besar setakat meninggalkan sembahyang. Masuk bulan Ramadan masih lagi mengekali dosa besar takabur. Takabur dosa besar, dan kita maklum takabur ni sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wastakbara, takabur iblis. Dan kita maklum orang yang takabur ni orang yang rebu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir ni Allah. Dan orang yang takabur ni Tuhan kata fabi sawam maswal mutakabbirin.
seberat-berat, sejahat-jahat dalam neraka tempat kembali kepada orang takabur. Jadi kalau masuk bulan Ramadan mengekali takabur, habis Ramadan mengekali takabur, mereka tak akan dapat itqum minan nar. Kalau cerita tadi masuk bulan Ramadan tak semayang, kita kira ni puasa adat, kita kata. Macam mana pula kalau kita masuk bulan Ramadan tanpa melengkapkan tapak agama kita, usuluddin, tapak agama, akidah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, macam mana pula? Sebesar-besar kewajipan zahir adalah mendirikan sembahyang. Sebesar-besar dosanya adalah meninggalkan sembahyang. Tapi hak paling besar dalam agama kita adalah tapak agama, usuluddin tu hak paling besar sekali. Tapi macam mana kita menghadapi bulan Ramadan? Dalam kehidupan kita, kita tidak mantapkan pegangan, tidak betul-betul mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan seumpama ni akan dapat kelebihan Ramadan. Hak paling ditakuti ni sebagaimana hak Nabi kata, fa inna syaqiyya man harma fihi rahmatullahi azza wajal. Maka sesungguhnya celakalah, sengsaralah mereka yang tertegah rahmat Allah yang ada dalam bulan Ramadan. Maknanya sebaliknya, kalau orang yang tidak cukup syarat untuk dapat kelebihan Ramadan, orang ni orang yang celaka, sengsara dengan bulan Ramadan tu sendiri. Masuk bulan Ramadan tak semayang, itu nyata. Macam mana kalau hak masuk bulan Ramadan, habis bulan Ramadan mengekali jahil fardu ain. Itu di antara sekeji-keji, sejahat-jahat kemungkaran, sekeji-keji maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu terkadang hak Ramadan ni sendiri ada orang yang masuk Ramadan, habis Ramadan la'allakum tattaqun terhasil, itqum minan nar terhasil, habis Ramadan dia tetap mengekali ibadah sebagaimana di bulan Ramadan, dia tetap mengekali berjemaah di masjid sebagaimana di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan, kalau kata majlis ilmu, mungkin majlis ilmu yang masa terhad pada waktu siang hari sahaja. Kalau subuh pun terhad, kalau zuhur pun terhad, kalau waktu kuliah asar pun terhad, sebab sibuk dengan kerja. Hak waktu hak lapang kita nak mengadakan kelas agama maghrib bulan Ramadan tidak ada kesempatan. Jadi dapat diadakan di bulan yang lain. Ada mereka yang dapat terus mengekali, melazimi menghadiri majlis ilmu di bulan-bulan yang lain. Sebelah bulan yang lain didapat mengekali melazimi majlis ilmu di masjid surah tempat yang sama, yang mana di bulan Ramadan dia memenuhkan bulan Ramadan dengan ibadah tarawih yang semua orang maklum sunat. Lepas isyak habis pukul 10. Tapi dia boleh mengekali tarawih sunat di bulan Ramadan sebulan penuh pukul 10, 10.30, pukul 11 apa rumah. Tapi ada yang orang yang sama boleh mengekali kuliah maghrib yang hanya berhenti pukul 9 boleh balik rumah dah. Tapi ada yang tidak boleh. Bulan Ramadan boleh bawa satu keluarga untuk sembahyang tarawih yang sunat di bulan Ramadan. Satu keluarga penuh sekereta, dengan besar dan kecil, tua muda. Tapi ada juga yang boleh mengekali amalan sama di bulan yang lain, bawa satu keluarga untuk melazimi majlis ilmu fardu ain yang wajib kepada mereka yang bertanggungjawab pada keluarganya. Tapi ada mereka yang tak dapat. Habis Ramadan hilang. Bila timbul pula sekeluarga, Ramadan akan datang. Ini apa kan? Kena kira, kena muhasabah. Ini dipanggil apa? Tarhib. Jangan semata-mata taghrib sahaja. Taghrib ni dipanggil cerita yang sedap-sedap. Tadilah itqum minan nar, dengar cerita sedap-sedap. Merdeka daripada neraka, syurga lah. Itu panggil apa? Taghrib, cerita yang menghiburkan. Sebab Nabi kita Bashir, bawa khabar-khabar gembira.
Tapi jangan lupa tarhib, peringatan-peringatan yang menakutkan, yang sebalik daripada tadi, yang sebalik daripada hak cerita gembira tu. Sebab Nabi SAW selain daripada Bashir, Nabi Nazir, memberi peringatan-peringatan yang menakutkan. Dia kena ada dua-dua ni lah. Kalau awal Ramadan, kita banyak cerita untuk menggemurkan sebagai motivasi kepada kita. Ni di penghujung Ramadan, kita kena cerita pula sebaliknya. Kalau setelah dicerita cerita-cerita yang menggembirakan, tapi kalau kita tak dapat semua tu, macam mana sebaliknya? Kenapa tak dapat? Sebab nak dapat kelebihan apa-apa sekalipun, ada prasyarat dia belaka. Kalau tak cukup prasyarat, bukan setakat Ramadan, bukan setakat dapat Lailatul Qadri, dapatlah Maghrib, Isyak, Subuh berjemaah. Seperti Maghrib, Isyak, Subuh sembahyang 80 tahun lebih. Dapatlah secara kasarnya. Tapi sebenarnya dapat ke tidak? Kalau cukup prasyarat. Bukan setakat Ramadan, Lailatul Qadri, bahkan kalau sebulan di tanah haram Mekah. Orang pergi Mekah sebulan Ramadan ni, umrah, lebih kuat ibadat daripada kita duduk sini lagi. Kuatnya ibadat. Sebab apa? Di tuju Mekah tu tak ada kejalan dah. Kepala otak dia tak ada dah. Kita duduk kapung, dia banyak perkara lagi nak kena mikir. Dan pergi Mekah ni tak ada dah, habis. Nak mikir orang tangga pun tak boleh dah. Ada apa-apa pun tak boleh nak jumpa balik. Dah ada dah. Sesat dah. Putus terus dah. Dalam kepala otaknya, tupu semata-mata ibadat. Bayangkan sebulan di bulan Ramadan, dapat Lailatul Qadri di tanah haram Mekah. Kita dapat Lailatul Qadri di tempat kita. Mereka dapat Lailatul Qadri di tanah haram Mekah. Balik lepas daripada raya pun tak ada, raya kampung, raya Mekah. Kita muhasabahlah balik itu betul-betul orang yang dapat kelebihan. Kalau dapat kelebihan, nyata ketakwaan dia, nyata kesolehan dia. Cakap khabar pun tak sama dah. Hak zahir, hak hati perut pulaknya riak tak ada, ujub tak ada, hasad tak ada, takabur pun tak ada. Tapi kalau balik tu tengok orang dengan ekor mata lagi, cakap pegang lagi, lepas tu duk cerita pula amalkan sum'ah pula, saya duk Mekah ni duk sum'ah kat orang pula. Bagi apa ni? Ini adat. Dan tak dapat kelebihan di tanah haram Mekah. Nak dapat kelebihan, banyak prasyarat dia. Hak paling besar prasyarat adalah usuluddin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah prasyarat yang paling besar sekali. Tak ada hak tu, tak ada. Bukan kata puasa Mekah pakai beli rumah Mekah tu. Duk Mekah terus pun sama aja. Tak akan dapat kelebihan, melainkan asas paling utamanya orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berpegang dengan akidah yang bid'ah. Ini adalah asas fardu ain. Nak dapat asas fardu ain ni, kena melazimi mana kuliah maghrib yang ada di bulan-bulan yang lain. Makna kalau bulan Ramadan di sinilah tempat kita masjid, di bulan lain pun di sinilah tempat kita mendalami agama. Bukan hanya Ramadan sahaja. Sebulan kita berduduk di bulan yang penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keampunan. Sebulan kita dalam bulan yang suci. Bulan yang diturunkan kitab Al-Quran yang suci. Sebulan sepenuhnya. Apabila tekan prasyarat, mudah-mudahan kita terbuka hati untuk mengekali kitanya di tempat di rumah Allah ni.
kita kadang-kadang terima didikan yang budaya yang tak tepat dengan budaya agama kadang-kadang daripada orang tua-tua kita dulu. Jadi kalau budaya setakat Ramadan sahaja, habis Ramadan habis, kalau kita kekalkan budaya yang sama, tak ada perubahan dalam kehidupan agama keluarga kita. Budaya orang dulu ni adalah budaya hak molek, hak tak molek lah. Budaya orang dulu kan, malam sepu dia mai penuh. Lepas tu Ramadan, malam sepu ni kadang-kadang kalau kita dah ingat malam tu malam sepu, lalu nak pergi kuliah, mana malam ni ramai orang, lalu kok sesurah ramai, lalu kok sesejik ramai, tak teringat ke malam sepu penuh meriah. Jadi meriah. Siapa di tempat ngajar nak parking dak leh. Ramai orang. Oh baru teringat, oh malam sepu. Mari malam sepu. Lepas tu habis sepu hilang. Ini budaya ni ada yang diasuh oleh orang dulu-dulu, yang budaya tak betul. Kita tak boleh nak asuh malam-malam tertentu sahaja. Bulan-bulan tertentu saja. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba malam, bukan hamba bulan, hamba Allah. Malam orang kuliah tak menitah. Bukan menyagi orang duk ngajar sejik ya. Mugi bising budak orang nak ngajar sejik, dia marah nak dia pergi. Sebab apa? Dia pun tak pergi. Pi malam sepu, mu main balik awal. Jangan main lagak sangat. Ni nak malam sepu buat kuih pergi sejik malam sepu disuruh anak dia pergi sejik. Bagus, ngedi dia pun pergi. Tapi malam orang ngajar, tidak biar anak dia pergi, dengan dia pun tak pergi. Itu bukan budaya agama, itu adat. Tak kena gitu. Bukan salah kata main malam sepu, jangan salah faham. Tapi ajar setakat tu saja. Bila anak kita besar, gitulah anak kita nya. Malam ngajar tak nitah, malam sepu dia mari. Sebab apa? Ingat dia tu bawa gitu ke dia. Dia pula akan bawa kepada anak dia dengan cara yang sama, dengan kaedah yang sama, dengan ajaran yang sama. Tapi kalau kita daripada dulu lagi orang tua kita bawa kita ke masjid, ada orang ngajar bawa ke masjid, kalau mu puas atas masjid mu pergi main tanah, tak apalah. Dia main tanah pun tak apa. Bila dia besar-besar, dia teringat ke mak ayah dia teringat majlis ilmu. Teringat mak ayah dia meninggal dah, dia teringat majlis ilmu. Ni teringat mak ayah, teringat sepu, teringat Ramadan je. Hal lain tak ada. Jadi kita kena tahu azam bulat. Kita nak sentiasa mewajibkan diri kitanya melazimi majlis ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini agama kita. Ini nyawa agama kita, terutama sekali tauhid. Di bab pegangan ni tidak ada orang boleh tolong tegur kita. Ini masing-masing. Kadang-kadang kita hanya rasa, kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau bab pegangan tak ada masalah. Biasa. Bila tekan bab pegangan, itu penekanan umum. Bukan kata bila tekan bab pegangan berarti orang di situ pegangan tak comel. Bukan. Itu penekanan secara umum. Macam tadilah, tekan jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Dia kata kita macam ada riak, ujub, takabur pula dah. Tak ada, ini penekanan umum. Bila tekan berkaitan dengan bab akidah, bab pegangan, selesai majlis, orang berkenaan pun cakaplah pula, kita alhamdulillah, kita ni semua dalam bab akidah, dalam bab pegangan sempurna belah kedah. Jadi macam cerita tadi, macam hati tak sempurna lah barangkali. Alhamdulillah lah, alhamdulillah lah. Itu sepatutnya agama. Lepas kuliah, lepas kelas berjalan satu minggu lepas satu minggu kuliah berjalan, masuk dalam bab pegangan, mengigar dalam bab pegangan. Hak kata saat ni alhamdulillah, kita ni semua, bukan setakat dia lah, kita ni semua alhamdulillah bab pegangan sempurna, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini rasa-rasa dia, anggapan dia, dakwaan dia. Tapi bila kelas tu berjalan, orang yang
yang wakil kaum agama kata sempurna, dengan dia pun mengigar dalam bab pegangan. Mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana akidah Mu'tazilah Qadariyah, mana akidah Jabariyah, tak tahu. Itu akidah yang bid'ah, akidah yang besar-besar. Ibadat yang dilakukan jadi macam debu yang berterbangan. Tak ada lah. Wa imak ibadat tu semayang, wa imak ibadat tu puasa, wa imak ibadat tu umrah. Tak ada pahala belaka tu. Walaupun ibadat tu sah sekalipun sebab dia masih lagi orang Islam. Apatah lagi kalau berpegang pula dengan akidah yang kufur. Kalau berpegang dengan akidah yang kufur, semayang, puasa tu kena qada balik. Ini dalam bab pegangan. Kalau bab kesalahan zahir macam tadi, dak semayang, kita boleh nasihat, puasa dah. Kenapa awak tak semayang? Puasa tiang, ini semayang tiang agama. Kalau tiang agama tak ada, nak letak pahala puasa di mana? Nasihat gitulah. Jangan duduk ni kosek hak puasa. Dia puasa dah, jangan duk kosek hak puasa. Ni ada juga mu tak sah puasa lah. Puasa agak pemayan dah. Jadi dia kosek hak puasa pula dah. Hak puasa yang kosek. Puasa tu molek dah. Lepas tu puasa dah, semayang lah. Semayang tu tiang agama, jangan tinggal semayang. Tak ada semayang, pahala puasa nak buh mana? Puasa jangan duduk situ. Pahala nak buh mana? Pahala kalau tak ada tiang agama, tak ada tiang agama semayang. Macam mana pula dengan akidah? Kalau tak ada akidah, usuluddin tapak agama, tiang nak baca mana? Kalau tak ada tapak agama. Jadi hak tak ada tiang tak semayang ni nyata nampak. Orang boleh nasihat. Tapi kalau tak ada tapak, ini akidah masing-masing. Keesaan pada perbuatan, wahdaniyah, keesaan pada perbuatan sampai ke ilmu membicarakan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul ni dipanggil ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Kalau kita ngaji sifat 20, satu daripada 20 wahdaniyah. Tetapi kenapa dinamakan ilmu cerita bab sifat Tuhan ni cerita bab wahdaniyah? Nama ilmu tauhid. Sebab besarnya mengesakan Allah, terutama sekali mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat. Memanglah kita berpegang Tuhan yang satu. Tak ada orang berpegang Tuhan ni banyak. Tapi mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab zahir perbuatan adalah perbuatan kita. Kita buat jadi, tak buat tak jadi. Apa makna mengesakan pada perbuatan? Semua perbuatan yang berlaku ni Allah yang buat. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu keesaan pada perbuatan. Lepas tu kita nak letak mana pula kedudukan pilihan kita dan perbuatan kita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini asas usuluddin. Ini kesucian dalam bab agama. Sebab itulah suratul Ikhlas. Kesucian dalam bab agama. Kesucian dalam bab agama ikhlas. Ikhlas ni suci lah. Bersih, licin, tu panggil ikhlas. Kita ikhlas ni kalau kita tahu juga lillahi ta'ala. Tu ikhlas juga. Itu bab kemuncak agama. Tapi ikhlas kesucian, licin, bersih, hak paling besar adalah ikhlas dalam bab pegangan, suci dalam bab pegangan. Suratul Ikhlas, Qul huwallah tu. Kita masuk bulan Ramadan, bulan suci, dengan kita sendiri suci. Pegangan kita suci, amal ibadah kita sempurna zahir, amal ibadah kita suci batin, lillahi ta'ala, tidak ada riak, ujub, takabur. Hak ni semua ni adalah asasnya ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, nyawa agama, yang mana kita nak dapat ni semua ni 11 bulan. Bulan Ramadan kita tumpu pada ibadah. 11 bulan kita tumpu pada majlis ilmu untuk tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita boleh jalan kehidupan seumpama ni, mudah-mudahan kita dapat kurniaan-kurniaan yang dikurniakan dalam bulan Ramadan, yang hanya dikurniakan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kurniaan yang besar daripada Allah, anugerah yang besar daripada Allah hanya kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebulan kurniaan. Bukan setakat sehari semalam, sebulan kurniaan. Mudah-mudahan kita dapat dengan kekuatan Ramadan kita boleh menghadapi 11 bulan akan datang dengan kehidupan agama yang sebenar. Tak apa nak rok dah kitanya masuk pula Ramadan tahun hadapan. Dengan kekuatan Ramadan tu boleh tahan pula selama 11 bulan. Jadi kehidupan kita ni sepanjang masa dalam kehidupan agama. Ada syahadah molek, akidah molek, semayang molek, puasa molek. Orang ni orang ada agama. Sebab dibina agama atas 3 ni. Syahadatu an la ilaha illallah, wassalah, wasaumu Ramadan. Dibina atas agama 3 ni. Syahadah dia, pegangan dia comel, semayang dia comel, puasa dia comel, hak zakat haji tu hak tu tertentu saja. Orang ni ada agama, ada asas agama. Mana dalam keadaan agama ni sepanjang hayat, sepanjang masa, bukan hanya bulan-bulan yang tertentu sahaja. Cuma apabila bulan-bulan contoh bulan Ramadan ada kelebihan, kita mempertingkatkan amal-amal kita, iaitu amal-amal yang sunat. Jadi mudah-mudahan kita dapat kurniaan daripada Allah, kita terlepas daripada hak Nabi kata fa inna syaqiyya man harma fi rahmatullahi azza wajal. Sesungguhnya celakalah bagi sengsaralah bagi mereka yang tertegah rahmat Allah yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi kita nak kira, nak muhasabah, kita kena kembali kepada ilmu. Bukan kita kira duk mikir seorang, bukan, berpandu kepada ilmu. Nak muhasabah, nak kira, lampu suluhnya adalah ilmu. Pandai kita kira, kita buat hisab dengan berpandukan kepada ilmu. Asasnya ilmu pegangan, ilmu zahir fiqh dan ilmu tasawuf, pembicaraan dalam bab hati kita. Lengkap 3 ilmu, ilmu asas agama, kemudian pergi pula pada amalan agama yang lebih sukar daripada kita menyempurnakan ilmu itu sendiri. Setakat itulah kuliah subuh hok di kena penghujung bulan Ramadan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.